Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid semua. Okey, hari ini kita akan belajar subjek Sirah tahun 4 bawah tajuk Perjanjian Hudaibiyah. Okey, Ustazah akan terangkan apa itu Perjanjian Hudaibiyah, sebab-sebab berlakunya Perjanjian Hudaibiyah. Okey, isi Perjanjian Hudaibiyah, hikmah Perjanjian Hudaibiyah dan kesan Perjanjian Hudaibiyah. Okey, kita akan tengok slide seterusnya tentang apa itu Perjanjian Hudaibiyah. Okey, kita tengok apa itu Perjanjian Hudaibiyah. Okey, Perjanjian Hudaibiyah berlaku pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah di tempat bernama Hudaibiyah yang terletak berdekatan dengan kota Mekah. Okey, Perjanjian Hudaibiyah ditandatangani antara pihak musyrikin Mekah dan Rasulullah SAW. Okey, dinamakan Hudaibiyah kerana perjanjian ini berlaku di Hudaibiyah yang terletak berdekatan dengan kota Mekah. Sebab-sebab berlakunya Perjanjian Hudaibiyah adalah disebabkan oleh Rasulullah SAW telah bermimpi berkunjung ke Masjidil Haram bersama-sama para sahabatnya. Okay, dalam mimpi tersebut, baginda dan para sahabatnya bercukur dan menggunting rambut di Masjidil Haram. Okay, kaum muslimin berasa amat rindu untuk kembali ke Mekah setelah mendengar tentang mimpi Rasulullah SAW. Okay, mereka seramai 1,500 orang telah berangkat ke Mekah dan menunaikan umrah. Baginda dan para sahabat membuat persiapan untuk berangkat ke Mekah dan menunaikan umrah pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Walau bagaimanapun, kaum musyrikin Mekah telah menghalang rombongan Rasulullah SAW daripada memasuki kota Mekah. Okay, Rasulullah SAW pun menghantar Saidina Osman ke Mekah untuk bertemu dengan wakil pihak musyrikin Mekah. Okay, kita tengok slide seterusnya. Okay, disebabkan kaum musyrikin telah menghalang rombongan Rasulullah SAW daripada memasuki kota Mekah, maka Rasulullah SAW telah menghantar Saidina Osman bin Affan untuk bertemu dengan wakil daripada kaum musyrikin. Hal ini adalah untuk menjelaskan tujuan sebenar kedatangan baginda dan rombongannya ke Mekah semata-mata hendak menunaikan umrah. Okay, Saidina Osman bin Affan telah ditawan oleh kaum musyrikin Mekah. Kemudian tersebarnya berita yang mengatakan bahawa Saidina Osman bin Affan telah dibunuh oleh kaum musyrikin Mekah. Okey, apa yang jadi seterusnya? Kita tengok slide yang seterusnya. Okay, apabila tersebarnya berita tentang Saidina Osman bin Affan ditawan oleh kaum musyrikin, maka penduduk Islam berikrar untuk menuntut bela atas kematian Saidina Osman bin Affan. Okay, ikrar ini dinamakan sebagai Bai'ah Ar-Ridwan. Okay. Apabila pihak musyrikin Mekah mengetahui tentang ikrar tersebut, mereka berasa bimbang lalu membebaskan Saidina Osman bin Affan. Okay, kaum musyrikin Mekah telah menghantar Suhaib bin Amru untuk berunding dengan orang Islam. Okay, perundingan ini telah dipersetujui oleh Rasulullah SAW yang membawa kepada berlakunya Perjanjian Hudaibiyah. Okay, perjanjian ini telah membuka jalan kepada pembukaan kota Mekah, iaitu Fathu Mekah. Okey, disebabkan kejadian inilah maka adanya Perjanjian Hudaibiyah. Okey, Perjanjian Hudaibiyah ni adalah perjanjian untuk mendamaikan antara kaum Islam, masyarakat Islam dengan kaum musyrikin Mekah.
Sekarang kita tengok apa isi-isi perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama, gencatan senjata selama 10 tahun. Gencatan senjata ini bermaknanya selama 10 tahun tu tak akan ada berlakunya peperangan antara sesama mereka. Yang kedua, orang Islam tidak dibenarkan memasuki kota Mekah untuk menunaikan umrah pada tahun itu. Isi perjanjian yang ketiga, kedua-dua belah pihak bebas untuk mengadakan perjanjian dengan mana-mana pihak yang lain. Yang keempat, orang Quraisy dari Mekah yang lari ke Madinah tanpa kebenaran walinya hendaklah dikembalikan kepada keluarganya di Mekah walaupun dia telah memeluk agama Islam. Perjanjian yang terakhir ialah orang Islam dari Madinah yang lari ke Mekah tidak perlu dikembalikan ke Madinah. Ini merupakan isi-isi perjanjian Hudaibiyah. Antara hikmah-hikmah perjanjian Hudaibiyah ialah kehidupan masyarakat aman dan damai. Disebabkan tak ada lagi peperangan antara mereka, maka mereka hidup secara aman dan damai. Yang seterusnya, berkembangnya syiar Islam. Disebabkan tak ada lagi peperangan, maka Islam dapat disebarkan secara meluas dan secara aman dan damai. Seterusnya yang ketiga, pengiktirafan Rasulullah SAW dan negara Islam Madinah. Rasulullah SAW diiktiraf sebagai ketua pemerintah Islam. Yang keempat, orang Islam dapat menjalinkan perhubungan dengan kabilah Arab yang lain. Disebabkan antara mereka telah berdamai, maka hubungan antara mereka dapat dijalinkan secara baik. Yang seterusnya yang kelima, membuka jalan kepada pembebasan dan pembukaan kota Mekah. Kota Mekah dapat dibuka secara aman dan damai dan Islam dapat disebarkan secara meluas sebab tak ada lagi tentangan ataupun permusuhan antara mereka. Disebabkan tak ada lagi peperangan antara mereka, maka mereka hidup dalam keadaan aman dan damai dan dapat kembali ke Mekah. Ini antara hikmah-hikmah perjanjian Hudaibiyah. Apa kesan perjanjian Hudaibiyah? Kesan yang dapat daripada perjanjian Hudaibiyah ini, yang pertama ialah kaum kafir menjadi semakin lemah disebabkan agama Islam telah dapat disebarkan secara meluas dan tanpa ada sekatan, maka kaum kafir menjadi semakin lemah. Yang kedua, gencatan senjata selama 10 tahun membolehkan agama Islam berkembang dengan meluas tanpa halangan. Yang ketiga, orang Yahudi yang khianat terhadap Islam dapat dihapuskan. Yang keempat, negara Islam Madinah semakin berkembang maju. Perjanjian Hudaibiyah ni dapat sebabkan daripada perjanjian Hudaibiyah ni, agama Islam dapat disebarkan secara meluas di antara Madinah, Mekah, semuanya dapat menerima Islam dengan baik dan aman damai. Terima kasih semua atas perhatian awak tentang pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk tajuk yang seterusnya pada minggu hadapan. Ustazah harap awak dapat salin nota-nota yang Ustazah sediakan ni dalam buku Sirah tahun 4. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.